Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ya Rabbal Alamin. Tahu nak doa. Dan yang membatalkan tayamum. Saya dah lima. Dia duduk 24 Dia pun 25 lah. Saya dah lima. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan yang membatalkan tayamum itu tiga perkara. Tiga perkara ni yang membatal akan tayamum kerana tiada air. Hak yang batal tayamum sebab ketiadaan air. Adapun yang membatalkan tayamum kerana sakit, maka tiga juga. Sebab sakit tu tiga juga. Tapi dia tak cerita sini deh. Iaitu yang pertama dia sembuh lah daripada sakit. Ni sebab ketiadaan air sebab sakit ni. Sembuh daripada sakit, ganti daripada dapat air lah. Baik. Ini pada yang membatalkan tayamum kerana ketiadaan air hak ni. Baik. Pertamanya daripada tiga tu, segala barang yang membatalkan wudu. Jadi segala barang ni segala perkara lah. Barang tu kena pada perkara yang membatalkan wudu. Macam bertempuh, kentut, tak kira lah dah. Segala yang batal. Dia kata dia apa tu? Terdahulu sebutnya. Hak yang dia sebut dah bab masalah wudu dulu dah. Kena tengok balik sana lah. Bila tengok balik sana, apa yang membatalkan wudu, hak tu juga membatalkan tayamum. Selesai situ. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka manakala tayamum seseorang kemudian berhadas ia, batallah tayamumnya. Yang ada ia seseorang, yang ada ia hadas. Balik situ. Kemudian berhadas ia seseorang, seseorang. Bila dia tayamum, kemudian dia berhadas, mana batal tayamum lah dengan sebab apa sajalah yang membatalkan wuduk tu dah. Bukan saja berhadas je. Baik. Nescaya batal lah tayamumnya. Itu jawablah batal tu. Nescaya batal lah tayamumnya yang ada ia hadas tu daripada hadas asghar. Daripada hadas hak kecil. Nampak tak? Kalau dia tayamum, baik, dan tiada batal tayamumnya yang daripada hadas akbar. Lalu kita sebut malam. Nampak tak? Tak batal tayamum daripada hadas akbar. Hadas akbar tu mana hadas besar. Yang nak batal ni melainkan dia dapat air untuk mandi. Ni hak tanya semalam ni dah. Melainkan kalau dia dapat air untuk mandi ataupun hilang sakit dia. Boleh faham tak? Hilang sakit dia, ketika tu batal. Tengok. Dia tayamum tadi ni, dia berhadas dua sekali. Kita tahu. Kecil pun ada, besar pun ada. Baik. Bila dia tayamum sekali lah. Maksudnya dia tayamum sahaja aku tayamum kerana mengharuskan semayang fardu. Ataupun fardu semayang. Nampak tak? Dia pergi semayang. Tiba-tiba berhadas dia. Kentut. Kalau tak kira lah segala berlaku pada dia, segala perkara yang membatalkan tayamum tu dah. Tayamum tu. Batal ni hak mana? Batal dia kecil saja. Boleh faham? Batal hadas kecil saja. Hadas besar tak batal. Selagi tak berlaku hadas besar. Kecuali nak batalnya, kecuali kalau dia tayamum tu kerana tak ada air, tiba-tiba ada air. Tu batal lah hadas besar dia tu. Kerana dia boleh mandi lah, boleh faham tak? Situ. Tu kalau hak yang pasien tayamum kerana tak ada air. Kalau hak pasien sakit, yang batal hadas besar dia ni ialah sembuh daripada sakit. Boleh nampak tak? Bila dia sembuh pada sakit, batal lah hadas besar tersebut, mandi.
No, ketika tu batal. Selagi mana tak jadi perkara yang membatalkan, tak perkara yang mewajibkan mandi pula misalnya, yang jadi hadiah besar pula, selagi tu hadiah besar dia tak terbatal dengan sebab berhadas tu. Tapi lagu apa ni saya tanya semalam tu, Quran tak boleh pegang lah tu, baca tak apalah, boleh faham tak? Hak tu pegang kerana tak ada uduk pun tak boleh pegang lah. Tu bukan masalah tak boleh pegang kerana dia tu berhadas besar tak. Hadiah besar dia tu tak batal. Ataupun dia tiga, melainkan tadi nak batal hadaah akbar tu, melainkan ulama kata dapat air untuk mandi, satu. Yang keduanya hilang sakit ataupun senang cerita sembuh daripada sakit. Yang ketiganya berhadas akbar pula, maksudnya berlaku hadaah besar pula. Batal lah tayamum tadi lah, tayamum sebab hadaah besar tadi ni. Ni yang ulama kata kama law ahdatha ba'da ghuslihi fa yahrumu alaihi ma yahrumu 'alal muhdath. Maksud dia seperti mana kalaulah dia berhadas tu selepas daripada dia mandi, maka haram atas dia barang yang haram atas orang yang berhadas. Tapi dia kata wala yahrumu alaihi ma yahrumu 'alal junub, tapi dia tak haram barang yang haram atas orang junub. Boleh faham tak? Macam ni, kita mandi ada sak sekali ya, kita mandi. Kita boleh mandi boom. Bila kita mandi tu, terangkat hadas ke kecil sekali. Boleh faham tak? Terangkat ada kecil ni. Tiba-tiba keluar pada bilik air tu, dia kentut. Misalnya kita berhadas. Maka haram atas dia tu pada barang yang berhadas lah. Tapi bukan haram atas orang berjunub. Kerana hadas besar dia tak batal. Yang batal hadas ke ada kecil. Sama dengan tayamum pun, nampak? Pihak tayamum tu kita tak nampak. Situ. Sama ulama kata. Maka haram tadi tu semayang tawaf daripada pegang mushaf, tanggung mushaf. Baca tak apa. Dan berhenti dalam masjid. Hak ni yang apa, dia buat teka-teki tu cik dia buat teka-teki. Kita bertayamum, kemudian kita berhadas, tapi tak batal tayamum kita. Tak batal mana? Tak batal hadas besar tu, ada kecil tu batal, nampak tak? Situ. Gitu. Siapa dengan orang tak ambil mayang tak terbang, mayang hormat waktu, tiba-tiba berhadas dia celah tu, kentut lah apa kan, batal sembahyang, tapi ayat sembahyang tak batal. Dia tak nak apa. Dia kata batal sembahyang tak batal. Kok mana nak batal apa sembahyang pun tak ambil. Jadi kita takbir semula lah, boleh mana? Takbir lain memang ayat sembahyang tak ambil dah. Wallahu alam. Boleh nampak tu lah. Okey, clear tu. Hak ni yang ustaz tu telefon tanya. Dia WhatsApp, tapi dia tentang dia punya teks ni tapi tulisan Rumi tu lah. Dia hantar, dia tak faham sini. Tu dia tu. Maka manakala tayamum seorang kemudian berhadas ia, batal tayamumnya yang ada ia pada hadas kecil, dan tiada batal tayamumnya yang daripada hadas akbar. Allah. Tengok tu, dia tak tahu apa nak reti tu ni. Tu, bila bukan pulut lemak. Qala musannif rahimahullah. Dan keduanya kata dia mengetahui akan ada air. Ni yang kita sebut tadi di awal tadi ni. Bab masalah ni tayamum kerana ketiadaan air. Dia jadi batal tayamum dia tu. Yang keduanya yang jadi batal tayamum tu mengetahui akan ada air. Wa imma dengan yakin atau dengan zon. Baik. Dan jika sedikit sekalipun, dan jika air itu sedikit sekalipun, gitu. Dan jika sedikit sekali, apa makna sedikit? Dan jika air yang dia tahu kata apa, ada air tadi ni banyak mana? Sikit, tak cukup pun untuk nak basuh. Anggota mana sikit lah. Sekali pun, apa makna sekali pun? Batal juga. Syarat ada air. Batal. Pasal dia tayamum kerana ketiadaan air. Kalau dia tayamum kerana sakit, pergi bersungai pun. Tu. Hingga baik. Sampai tengah mana? Hingga jika berkata seseorang. Dia buat masalah ni. Berkata seseorang bagi perhimpunan orang.
orang tayamum. Misalnya kita kata satu kumpulan kita pergi berjalan dalam apa, bila pergi berjalan tak ada ayak belakang tempat tu. Bila tak ada ayak belakang adalah 30-40 orang. Pakat tayamum semua. Nah, tiba-tiba mai seorang orang mai seorang orang, dia kata apa? Aku mengharuskan kamu air ini. Dia bawa ayak. Ada ayak sikit. Maksud dia, aku soalan ayak ni aku mengharus. Hamba nak guna apa gunalah. Tu mana dia. Aku mengharuskan ayak ni. Ayak tu ada satu botol mineral tu ya. Kalau 40 tu mana nak cukup minyak sayang? Betul tak? Batal berapa orang weh? Ke semua. Tu mana? Nampak tak? Dia sebut gitu. Tu kata royah boleh kata sikit. Hingga tu banyak royah lah. Tapi dia cara Melayu. No? Sehingga tak tu, jika berkata seseorang bagi perhimpunan orang tayamum, berapa orang tak kira lah orang tayamum tu lah. Dia kata apa? Ni maqalu qauliyah. Yang berkata, aku mengharuskan kamu air ini. Mana dia? Aku bagi ke hamba. Hamba nak guna, hamba gunalah. Aku redha hamba guna air ni. Padahal memadai memadai seorang jua. Nampak tak? Yang ni cukup air tu untuk seorang saja. Ada satu botol mineral kecil tu. Nah, cukup untuk seorang ya. Jadi jawab pada kata jika tu nescaya batal tayamum sekaliannya. Nampak tak? Semua perhimpunan tu ikut. Kalau 40 orang kata-kata 100. Pasal apa? Pasal ada ayat tu dia nak cerita sikit. Gimana? Kalau beratur batal seorang tu dah. Pasal dia boleh guna ayat tu banyak tu ya padan lah. Tapi tak batal ke semua. Pasal tayamum sebab tak ada ayat. Dan seumpama mengetahui waham, gamah, bukan takat zon. Seumpama mengetahui, dia masuk dalam, dia panggil kaedah tahu juga. Yang kata tahu tu apa mana? Waham. Apa waham ni? Agak-agak, gamak-gamak. Sebab tu jangan ada waham tak kita walah. Janam. Waham akan ada air. Nampak tak? Dia waham. Waham ni dia rendah martabat dia. Lepas pada takti apa tak tahu langsung, lepas tu naik sikit je lah. Waham. Bukan syok tu tinggi lagi lah. 50-50. Waham ni di bawah lagi. 50-50. Zon ni naik atas lagi 80-20 lah. Yakin tu telah lah. Gitu. Waham ada ayang. Dia berat ada ayang. Tapi dia berasa-berasa lagu ada. Tapi ada tapi tu. Gitu. Baik. Dia buat contoh pada waham. Maka setengah daripada waham itu melihat akan qafilah. Apa qafilah ni? Satu puak rombongan. Depa main memang tak ada ayat lah depa tu. Tapi tengok puak tu main duk tuju main. Ada ayat kot kat puak ni, takkan tak depa tahu ayat, betul tak? Gamak lagu tu. Duk gamak tu. Tu waham lah tu. Batas lalu nampak qafilah batas. Tu dia kata seumpama mengetahui tu waham. Nampak? Kita tak ada ayam. Tak ada orang mai. Orang kereta. Ada ayam apa nampak ni, takkan tak boleh ayam mineral kot lah. Sudah. Batal. Dia masuk dalam kira hukum tahu juga. Pasal nampak orang duk tuju mai. Baik. Kalau Ustaz, kalau rombongan tu kita tak ada waham dia tu, okey. Tak apa. Tak waham tak apa. Dia kira kalau waham, ya Allah. Takkan tak ada kot. Kan tak ada kot. Batas lalu tu. Baik. Atau awan yang tebal pada hampirnya. Tu atas pada kata qafilah. Melihat akan awan yang tebal pada hampirnya. Tengah-tengah ambil apa tayamum tengok awan naik. Awan nak hujan ke hujan lagi pun. Masuk dalam waham. Batal dah weh. Batal siap-siap lah. Awan. Nampak awan. Tak turun lagi. Awan hitam. Atau alang-alang. Apa dia alang-alang ni? Tu dalam kitab Rumi ditulis apa? Alang-alang. Fatamorgana. Tahu Fatamorgana? Baik. Tak tahu ni tulis ni. Jauh lagi tak pelik, tak faham. Bila kita duduk tengah hari, kita tengok atas jalan tar tu, dia nampak lagu air. Nampak tak? Tu
dia panggil bahasa kita panggil alang-alang, bahasa ni petani apa? Bahasa lah. Bahasa kita patah mengena. Tak tahu patah mengena tu bahasa mana, tapi hak tu lah. Kelam ayam. Ha? Kelam ayam lagi. Apa dia? Kelam ayam. Ikut bahasa yang bagi faham tu dah weh. Ya, bila kita duduk tengah pada pasal dia nampak macam ada ayat, itu dia masuk dalam waham, batal. Sabar dia panggil apa tu? Patah Morgana. Sedap bahasa tu. Patah Morgana, faham lah Patah Morgana? Hak tu? Lain dia bunyi. Dia bila kita duduk tengah hari kan, bila matahari tu dia nampak macam ayam kan, nampak tu. Padahal tak, kita duduk je. Di tempat kalau kita tak tahu, ayak sungguh ke? Dia jadi gitu kan. Ayak sungguh ke tak? Nampak tak? Pasal kita tak tahu lah kampung kita duduk tahu lah. Betul tak? Memang tentu tak ada ayam. Biar nampak api. Nampak? Itu tak jadi waham pun kita. Pasal tempat kita tahu. Ni kita pergi musafir tempat orang. Ayak sungguh ke? Bila ayak sungguh ke tu, batal. Nampak? Maksud dia masuk dalam waham. Waham ni dia kira hukum seolah-olah hukum tahu. Nampak? Tu. Dan lainnya banyak lagi lah lainnya. Apa yang lain tu? Daripada tu bayan pada lain, daripada barang yang diwaham ada air serta barang. Tak kira apa benda pun dia waham ada air. Padahal tayamumnya sebab ketiadaan air. Nampak tak? Dia tayamum tadi sebab apa? Sebab ketiadaan air. Sebab tu dia kata kita apa ni. Tapi kalau kerana sakit, biar pi lah. Ya, ada beton deram buat yang tak ada masalah. Betul tak? Memang dia sebab sakit. Ni sebab memang dia sebab ketiadaan air. Pada ketika tu, nescaya batal tayamumnya. Pada ketika tu, maka batal tayamumnya. Boleh juga jawab dengan maka, tak apa. Boleh. Jika ada, baik, kait lagi, batal tayamumnya. Pada ketika tu, maka batal tayamumnya. Batal lah tayamum. Batal tayamum ni syarat. Jika, tu dia panggil kait syarat. Syarat nak jadi batal ni, ke mana? Jika ada ia siapa ni? Ia siapa? Ia mengetahui. Balik sana. Payah noh. Dia ianya. Okey ni kena balik elok. Tidak. Ni timbuk tak kena. Baik. Jika ada ia, jadi jika ada mengetahui tu. Jika dia tahu tu dahulu daripada masuknya. Nampak tak? Dahulu daripada masuknya seorang pada sembahyang. Boleh faham tak? Dia tayamum tak sembahyang lagi. Gaya nak sembahyang, tengok awal naik, batal. Tapi kalau Allahu Akbar, masuk dalam sembahyang habis baru pun awal naik, ya Allah, terus. Nampak tak? Itu. Nampak alang-alang tadi pun, nampak alang. Batang Morgana tadi, pakai bahasa cikgu. Batang Morgana tadi pun nampak dia selepas, kalau sebelum daripada sembahyang. Nampak? Cerita ke semua ni jika mengetahui, jika ada ia mengetahui tu. Jangan balik ke ayat. Jika ada ia mengetahui tu. Kalau balik pada ayat, jika ada ayat tu sebelum. Tak ada ni. Jika ada ia mengetahui tu sebelum, yakni dahulu daripada masuk masuk ia kepada sembahyang. Gitu. Dahulu daripada masuk, sebelum daripada masuknya seorang pada sembahyang, sebelum dia masuk sembahyang. Dengan bahawa koma tak kat tu. Dengan sembahyang, pada sembahyang koma kat tu. Dia bangsa tak ada noktah ni payah. Dengan bahawa tu dia taswir, dia nak cerita tu. Dengan bahawa tu nak cerita pada mana? Dia nak taswir yang kata dahulu daripada masuk tu. Atau dia nak tafsir kat tu. Yang kata dulu daripada masuk ni gimana? Yang kata bila kita nampak tu dulu pada masuk ni. Masuk pada sembahyang tu. Dengan bahawa ada ia mengetahui tu dahulu, mana sebelum daripada pada akbar. Maksudnya Allahu takat tu ya. Sama awal naik. Betul weh. Dia kena
Lepas pada bar. Dia sebelum pada roh akbar. Roh tu kan. Sebelum pada tu kira tak masuk semayang ni. Nah, Allah. Dia kena masuk semayang. Atau sertanya. Atau pada kata sebelum. Belum atau pada roh. Sebelum roh. Atau berserta dengan Allahu akbar. Sama bar nampak. Nah, sama-sama bar nampak kapilah duk main. Nah, ada ayat lah. Bar sama dengan bar nampak batas. Kalau bar tak nampak lagi, tengok-tengok baru nampak. Ya Allah, boleh faham tak? Pasal dia dah masuk dalam sembahyang. Tu taswir daripada dulu. Wallahu alam. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Atau sertanya setara. Sertanya setara. Maka jika diketahui akan ada ayat. Diketahui tadi itu masuklah wa hamzan syak. Masuk sekali dah tu dah. Yakin tetaplah tu memang tahu. Baik. Maka jika diketahui akan ada ayat. Kemudian daripada masuk ia pada semayang. Maksud selepas pada Allahu Akbar. Nah, selepas bar dia baru dia tahu kata ada ayat, baru awan naik. Ataupun guruh perang guruh ni nak hujan dah. Nah. Gitu. Dan adalah sembahyangnya daripada barang yang tiada gugur fardunya. Sembahyang ni tak gugur fardu dengan tayamum. Dengan dia dah masuk dah sembahyang. Tapi sembahyang dia tu dan adalah sembahyangnya seseorang yang tayamum tadi ni daripada barang tu kena pada sembahyang lah. Daripada barang ini daripada sembahyang yang tiada gugur fardunya. Dengan tayamum, jadi dengan sebab tayamum tu. Lagu mana? Ada ke tayamum tak gugur fardu? Ada. Dia tak ada ayat. Tapi tak gugur dia tayamum lah kerana nak sembahyang lah. Kerana dia boleh. Dia lagu ni syarat dia. Selagi boleh guna mana-mana dua alat suci, dia wajib kena guna. Boleh faham tak? Ayat tetaplah tu dah. Tak ada ayat tak nak. Kalau tak boleh langsung, sembahyang tu dia panggil fakhidu tahurin. Hak tu memang tetap dah. Hak tu selesai. Tapi hak yang boleh guna alat suci ni pun dia terbagi berdua. Satu gugur fardu, satu lagi tak gugur fardu. Dengan sebab tayamum tu. Misal seperti tu misal pada mana? Misal pada sembahyang yang tak gugur fardu dengan sebab tayamum. Maksud dia bila tak gugur fardu, dia wajib kena ulang selepas pada ni. Nah, seperti sembahyang pada tempat yang ghalib ada air padanya. Tempat tu memang ghalib ada air. Maksud dia ghalib ni 6 bulan kata, maksud dia lebih pada 6 bulan ada air, ke ghalib ada air. Nah, tapi time yang kita pi tu memang tak ada air. Ghalib yang memang kawasan tu ada air, maka tayamum lah kita. Maka tayamum kita tu tak menggugurkan fardu. Boleh faham tak? Semayang kena semayang. Wajib kena semayang. Kalau tinggal gitu belum sah. Situ. Pada ketika tu, jadi dia selepas barah. Tapi semayang dia tadi tak menggugurkan fardu. Jadi gina semayang dia. Nestaya batal semayangnya. Hak tu batal juga. Pasal tak gugur fardu dengan tayamum. Pasal pun ada ayat. Dia kena ambil ayat tu gugur sama fardu dia lah. Gitu. Maksud gugur fardu lepas fardu. Gitu. Tak, bila tak gugur fardu wajib kena ulang. Semayang tu dia kena i'adah. Sebab tu mazhab kita Syafi'i, bila orang faqidu tahurain duduk atas khutbah dia wajib ulang kalau dia tak. Nampak tak? Pasal memang tak gugur fardu. Tapi cuma kalau mati waktu tu, ya Allah, nampak tak? Pasal kita ada sembahyang. Macam kat Malaysia ni, tentulah ni. Kalau kat Malaysia ada macam ayat Malaysia. Tentulah. Boleh kata. Tapi tengok macam jelbu. Dia balik ada ayat balik kono. Allah alam, tengok akak kita. Baik. Jadi batal sembahyangnya walaupun dia sudah berada di dalam sembahyang. Itu mana batal sembahyang tadi. Walaupun dia hampir, ulama kata walaupun dia hampir nak bagi salam lah, batal. Batal kalau dia gagah dengan sembahyang tu juga. Memang sembahyang tu memang dia kena buat lain. Lagi dia kena buat lain juga. Boleh faham tak? Pasal tak gugur fardu dengan tayamum. Tiba-tiba mai ayat, dia kena buat rupa tu juga.
Pasal dia boleh guna alat suci dah. Boleh guna ayat, dia kena buat juga sembahyang tu. Nampak? Situ. Sebab tu dia gurung. Dia batal. Boleh nampak? Kalau gugur fardu tak apa. Tak batal. Nampak? Situ. Mana dia boleh terus tinggal solat tu Ustaz? Tinggal. Dia batal, memang automatik dia batal. Maknanya orang sebut ada air, batal terus. Kalau Wahab kata ada ayat, batal. Walaupun kita dekat-dekat ulama kata, walaupun Tok Guru tahu, walaupun dekat hampir nak bagi salam. Pasal memang tak guna sembahyang tu. Boleh faham tak? Selagi kalau kita peragah perhabis, kalau misalnya kita garah perhabis pun, selagi bila main-main orang tu ada ayat, wajib kena buat juga. Lagi waktu tu ada. Boleh faham tak? Pasal memang hak tadi tak gurung. Bukan boleh nanti esok tu ada ayat ada lah. Ni kena buat lah lagi waktu tu ada. Kalau gagal duk tinggal haram dosa pula. Pasal seolah kita tak nama sembahyang. Pasal sembahyang kita tak guguk fardu dia. Memang. Gitu. Dia macam orang sembahyang pakai kain cerai dengan orang sembahyang pakai kain curi. Tu lain. Pakai kain cerai tak sah. Pasal tak tutup aurat, tak guguk fardu tu. Tapi kalau sembahyang dengan kain curi sah, tapi berdosa, hukum yang haram perbuatan. Boleh faham tak? Pahala Tuhan bagi tak? Tu kira obat lain, tak kira obat pekah. Mayang menghadap kiblat, tentu aurat, kira ni kira clear lah. Pekah, nampak tak? Tapi nak cara obat bagi pahala tu kira tak suka lah pula dia. Nampak? Di situ. Sebab tu kita semayang ikut Tok Imam. Tok Imam ni warak. Warak cukup orang dah, cukup jurus lah kita dah. Tapi bacaan dia tak clear. Tak sah. Kita semayang ikut kawan ni memang ni nak kata apa? Lolang. Dia lolang. Baru kita baru nak nampak, baru keluar kedai ekor. Dia memang sah lah, baru keluar memang kaki ekor. Baru keluar kedai ekor. Tapi dia ni kita pergi ikut dia. Ada dua orang itu. Hak warak ni pun ada. Hak dia hak yang apa? Hak yang lolang tadi pun ada kaki ekor ni. Tapi kaki ekor ni bacaan dia betul. Memang. Hak warak ni tak sah ikut hak yang warak ni. Pasal bacaan dia tak apa? Tak betul. Saya gurau pada tu. Boleh faham tak? Kena ikut haluk ni. Walaupun ulama kata hati kita liang dengan dia. Celakui Tok Imam keluar kedai ekor. Hati kita liang lah. Boleh faham tak? Tapi ulama kata sah. Hukum cuma makruh saja. Ada pun ikut orang warak tadi ni yang tak betul bacaan, ikut dia haram. Nah, kita jadi haram je dah. Tu cerita dia. Nampak? Dia warak saja. Pasal baca apa sembahyang ni nak ikut imam, nak ikut bacaan dia. Boleh faham? Biar perbuatan dia ikut yang baru keluar kedai ekor celaka Tok Imam. Tapi dia. Tapi ulama kata makruh lah. Pasal liang hati kita. Sebab tu kita nak tinggal Jumaat. Nak tinggal masjid tu. Masjid kita ada masjid. Kepa tinggal masjid. Masjid aku tak ada aircon dia tu. Masjid tu ada aircon. Mayang Putrajaya. Tak semayang Sungai Sekamat. Hak Sungai Sekamat tak ada aircon. Nah. Hak tu ulama kata dosa. Haram. No. Sebab masjid. Pasal dia kita tinggal masjid sebab masjid. Boleh faham tak? Kalau tak cukup lah. Tak cukup. Kita kena. Pasal kita ahli Qadiah tu dah. Pasal kita tinggal masjid sebab masjid. Maksud dia Masjid Putrajaya ke, Masjid Besi ke, dengan Masjid Sungai Sekamat taraf sama ya. Kecuali Nabi kita 3 masjid tu lah. Al-Aqsa, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu lah. Sama ya. Apa ni, kalau iktikaf apa di Masjid Sekamat boleh minyak tu, Putrajaya boleh minyak tu. Nah, tapi kalau tinggal kerana Tok Imam, ulama kata harus. Aku tak boleh ikut Tok Imam ni. Apa? Tak apa lah. Padahal dia tahu Tok Imam jenis tekong. Nampak tak? Betul. Tak apa, aku tak puas dengan bacaan dia. Kerana imam. Boleh faham? Pasal kita sembahyang nak ikut imam, bukan nak pasal masjid. Masjid martabat sama. Boleh faham? Bila sebut masjid mana boleh iktikaf lepas tu. Boleh nampak tak? Sebab tu. Dan ada juga pendapat ulama, setengah-setengah pendapat kata, kalau kita nazak, kalau lah aku jadi gena ni, wajib atas aku kerana Allah Ta'ala, aku iktikaf di masjid Besi 3 hari. Pula turut-turut janam. Kena turut-turut semua. Kalau abang 3 hari tak apa, boleh senang-senang lah. Dia kata tak apalah 3 hari turut-turut. Wajib ke pergi masjid Besi? Ada setengah ulama kata tak, masjid mana pun lepas kerana martabat dia sama kecuali 3 masjid tu. Ada ulama kata lagu tu. Nampak tak? Masjid Sungai Sekamat pun serupa tu. Tapi kena etika, tak etika tu wajib lah. Tentu masjid-masjid kerana martabat masjid ni ulama kata sama. Ada pendapat kata lagu tu. Kecuali 3 masjid.
tinggal masjid. Kita duduk jalan Masjid Kucing. Ada orang Masjid Kucing lah. Di Mekah tu. Masjid Kucing. Tak lah orang buat Jumaat lepas tu. Masjid Kucing pun lah. Tinggal misal lah kita kata. Kita orang dekat-dekat tu, orang duduk situ. Tak semayang Masjid Kucing, semayang Masjidil Haram. Tak apa weh, pasal martabat dia lain. Boleh faham tak? Gitu. Tu kerana masjid tak apa. Pasal martabat memang berbeza. Boleh faham tak? Hak Masjid Putrajaya, masjid ni sama. Nampak? Walaupun dalam Mekah Masjid Kucing tu. Yalah. Dan pasal Nabi tentu 3 masjid. La tusyaddur rihal illa jangan kamu bersangatan menziarahi melainkan illa ala salah satu masjid. Nabi kata atas 3 masjid. Nampak tak? Sama Masjidil Haram, Masjidi, masjid aku Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 masjid ni. Hak lain sama yang martabat dia. Nampak? Sebab tu di Masjidil Haram lebih pada 100,000 noh. 100,000 lebih ganjaran dia. Masjid Nabawi 500 lah. 500,000. Masjid no kurang. Tapi masjid lain bersama habis tu lama masjid mana-mana lain pada 3 masjid ni sama ya martabat dia. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, atau adalah sembahyangnya daripada barang yang gugur fardunya. Maksud dia sembahyang dengan tayamum, gugur fardu, gugur dengan tayamum tu. Dengan tayamum, baik. Dengan sebab tayamum tu. Seperti sembahyang ia pada tempat yang ghalib tiada air. Nampak tak? Padanya pada tempat. Padanya iaitu pada tempat tu. Tempat yang ghalib tak ada air. Tak apa dah. Maka dia tayamum. Atau bersamaan. Apa makna bersamaan? Atau pada kata tiada ghalib ada air. Maksud dia 6 bulan 6 bulan. Hak tu lepas. Hak ghalib ada air ni 3 bulan dia. Kalau satu memang tiap tahun 3 bulan tak ada air. Ataupun 4 bulan. Lebih pada 6 bulan. Waktu ghalib ada air. Hak ni tempat memang lebih pada 6 bulan. Memang tak ada air. Itu dia ghalib tak ada air lah. Dia tu. Hak ni sama. 6 bulan 6 bulan. Itu masuk dalam lepas fardu lah. Hak sama ni pun. Atau bersamaan. Maka pada ketika tu, maka tiada batal sembahyangnya. Nampak tak? Tak batal sembahyang dia. Dengan sebab syarat tadi lah. Syarat dia dah masuk dalam sembahyang. Boleh tak? Dia dah mengerjakan sembahyang. Baik, tak batal sembahyangnya. Sama ada fardu atau sunat. Sama ada sembahyang tu fardu atau sembahyang sunat. Yakni walaupun sungguh ada ayat di depan dia. Boleh faham tak? Walaupun sungguh ada ayat, mana yakin betul-betul nampak. Sama takbir, waktu sebelum takbir tak nampak. Memang tak nampak lah. Bisa kita tadi tutup kah? Pak jin dia lindung lah ke mana lah. Dia tutup. Kita pun tayamum, sama tayamum Allahu Akbar. Bila bunyi Allahu Akbar, lari kot lah. Bila lari-lari, nampak terbentang. Tu dia lah kolam besar. Kolam besar kan tu. Walaupun kolam besar, ulama kata tak batal. Pasal kita dah masuk dah dalam sembahyang. Walaupun yakin ada ayat di depan kita. Tak pun kawan tu lalu-lalu, woi nak ayat, pum main lempak. Tengah kita duduk sembahyang dah. Yakin terus bukan tekan. Syok waham dah. Yakin duduk ada ayat depan kita, maka tak batal. Pasal apa? Pasal sembahyang tu lepas fardu. Boleh no? Gitu. Jadi kalau nak buat apa lagi, dia lepas fardu. Kalau kita guna ayat pun nak lepas fardu lepas tu. Kalau tak guna ayat tayamum tu pun dah lepas fardu dah. Boleh faham tak? Di situ. No? Gitu. Wallahu a'lam. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Dan jika tayamum seseorang kerana sakit. Ni bab lain ni. Hak tadi bab tak ada ayat. Hak ni bab kerana sakit. Dan umpama sakit. Umpama sakit ni macam mana? Macam kita kata lekat parut yang keji pada anggota. Tu masuk dalam sakit lah. Dia tak sakit. Tapi kalau duk guna ayat, lekat parut. Kita terjaga nak jangan kena ayak ni dalam masa 3 bulan ni. Kalau kata kena ayak, parut ni sampai mati. Sampai mati. Tak hilang dah. Dia tak sakit dah. Baiklah. Tak sakit tu. Tapi lekat parut. Lekat parut tu masuk dalam bab kata sakit lagi. Nampak tak? Itu. Tu dia yang ni misal umpamanya tu lah. Umpama sakit tu. Buat misal gitu lah. Lekat parut. Keji. Pada anggota yang zuhir lah. Macam muka. 2 tangan lah. Ada pun anggota batin, tak. Pasal dia tak nampak. Baik. Kemudian diketahui ada air
Lepas pada dia tu, lepas pada dia tayamum tu, dia tahu kata ada air. Nah. Batal ke tak weh? Tiada batal tayamumnya, memang dah pun. Nah, kerana dia bukan sebab tak ada air, sebab sakit memang tak boleh guna air. Hak tu je. Ya, bang. Kemudian ni dia tidak syarat weh. Kemudian bahkan harus dia tayamum sekali pun ada air. Tu dia kata kemudian diketahui bukan syarat kemudian tu. Memang walaupun dia tahu kata ada air, memang ada air di rumah dia. Tapi dia tayamum tadi bukan sebab kita ada air, sebab tak boleh guna air. Nampak tak? Maka kemudian itu bukan jadi syarat, dia bukan syarat, dia tidak syarat. Kemudian bahkan harus ulama kata tayamum sekalipun ada air di hadapan dia. Pasal dia sebab sakit. Wallahu a'lam. Boleh nampak dah. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, dan ketiganya daripada tiga lah. Tiga lah. Murtad wal a'yadha billah. Murtad. Jadi murtad ni maka batal tayamum ketika tu juga. Walaupun dia segera masuk Islam. Dia buat satu benda yang mengkafirkan dan mengucap, lepas dia buat mengucap, walaupun mengucap sewaktu tu juga ulama kata batal, kerana dia bukan mengangkat hadas, dia hanya meringankan hadas. Yang kata tayamum ni bukan mengangkatkan hadas, tapi dia meringankan saja. Bersalahan wuduk dia tak batal. Dia tak batal kerana wuduk tu dia memang mengangkat hadas. Makna murtad ni makna raji'u an dinil Islam, kembali daripada, maksud keluar daripada agama Islam. Dia an dengan fi tu lagu lain. Tu Tuhan kata wailul lil musallin allazina hum an kafi an salatihim sahun. Tuhan kata lain dalam Quran, qad aflahal mu'minuna allazina hum an salaka fi. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim. Fi itu makna kita duduk dalam. Sungguhnya telah berjaya lah orang-orang yang beriman yang di dalam sembahyang mereka khusyun, mereka khusyuk. Nampak? Dan Tuhan kata ayat tu wailun, neraka wail. Ada terjemah kata celaka lebih kurang lah. Ada wail ni duduk tahu nak. Setengah pendapat kata, ulama kata wail ni satu lembah, satu jurang yang ada dalam neraka Jahanam. Neraka Jahanam tu lah, satu jurang dia, itu dia panggil wail. Wail lil musallin, bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang lagu mana? An salatihim sahun, daripada sembahyang mereka lah lalai. Apa makna daripada? Mana dia bukan dalam sembahyang, maksudnya nanti zat keluar waktu Tuhan. Kalau Tuhan kata wailul lil musallin allazina hum fi solatihim, mampu. Boleh faham? Neraka wail bagi orang yang lalai, yang dalam sembahyang mereka tu mereka lalai lah. Maksud dia Allahu akbar, teringat pasal malam kat tengah sekamat. Tu lalai lah sembahyang. Hak tu wail mampu kita. Ni an ni maksudnya kita tak buat sembahyang, maksudnya duk keluar dalam sembahyang. Boleh faham tak? Apa tak buat sembahyang, tinggal sembahyang, itu manaan. Biasalah dalam sembahyang dah, hati ni baca jaga Allahu akbar. Gaya dia nak pergi tarik balik cikgu, aku duduk sembahyang ni. Duk ingat ni rakaat kedua. Kena duk tarik. Gaya nak pergi tarik, jangan duk lepas. Bila dia panjang tu, kita nak karau mai dia kusut. Kalau pendek tarik mai, insya-Allah. Nampak tak? Ni duk biar dia sudah. Wallahu a'lam. Tu dia kata gitu. Mana murtad ni raji'u an dini Islam. Maksud dia kembali daripada, maksud dia keluar daripada agama Islam. Atau boleh kata ke ni? Huwallati kafara ba'da iman. Orang yang kufur selepas daripada iman, tu mana murtad. Dia tak sama orang kafir asli. Kafir asli ni atas sikit lah martabat dia kot. Dalam kafir-kafir ni. Yang kata murtad ni bawah. Itu. Tak dihormati langsung.
Kita kurung orang murtad kerana nak suruh dia taubat. Kita kata dah, kita lalu kok penjara dia tu, dia lapak ayam, oi mai aku lapak ayam, kita kesian lah, pergi duk bagi dia, haram bagi ayam betul tu. Dan ulama kata hatta roh dia tak dihormati dan jasad dia pun tak boleh kubur dalam kubur orang Islam. No, kalau tengok dalam Hidayatul Subian tu dia kata apa? Boleh cincang bagi anjing makan. Lepas dia mati tu kan, cincang-cincang bagi lalu lempak bagi anjing makan. Sampai tahu tu. Sampai tahu. Pasal apa? Pasal dia kafir selepas daripada iman dia. Mana pada syarak ni, mana qat' ni orang yang memutuskan Islam, agama Islam, dengan dia buat perkara yang mengkafirkan. Perkara mengkafirkan ni banyak. Dia bahas kepada, dia ada 3 lah. I'tiqad, perkataan, perbuatan. Kalau tengok dalam kitab perkara mengkafir, kata Imam Sanusi, pengarang kitab Matan Umul Barohin tu lah, dia ulama kurun 9 Hijrah. Dia kata apa? 7 perkara yang jadi seorang tu kafir murtad, ataupun kalau tak jadi kafir murtad, jadi bid'ah. Yang pertama, dia panggil ijabuz zati. Ni kita pipi sikit lah. Ijab wajib yang zati, wajib semata-mata. Ijabuz zati ni gini, wajib yang masa zat. Jadi dia mengandalkan makhluk kerana ilat. Macam Tuhan tu kerana ni. Nah, macam apa? Habis buat tu Tuhan kerana ni. Ataupun kita i'tiqad Tuhan ambil faedah dengan sesuatu, dengan makhluk ni daripada makhluk ni. Tu punca kufur yang puak falsafah. Itu dipanggil wajib yang zati. Kalau tak ni pun dia boleh jadi bid'ah. Nampak? Fasik, dosa besar. Yang kedua, taklilur radi, ikut buta tuli. Taklidul radi dia panggil. Taklid radi ni mana i'tiqad yang buta tuli. Ikut yang buta tuli. Ikut orang lain kerana ta'assub dengan ketiadaan kita cari dalil kebenarannya. Nampak tak? Ikut buta tuli. Yang keempat, yang ketiga, rabtul adi. Dia tertambat dengan adat, hukum adat ni. Rabtul adi mana tertambat dengan hukum adat sungguh. Mana terikat dengan adat. I'tiqad adat sungguh. Makan racun mati. Dengan mana kata racun tu boleh bukan i'tiqad dengan adat. Adat golibnya aku tu lah. I'tiqad itu. Kita i'tiqad apa? Api tu yang menghanguskan, tak ada sangkut dengan Tuhan. Maksud dia api menghanguskan, maksud dia api tu dia ada apa? Dia ada kuasa untuk menghanguskan. Maksud dia ini dia panggil memang passion dia. Passion ni bukan dia panggil sifat, dia panggil apa mai? Allah. Tabiat. Memang tabiat api tu. Passion. Kalau kita orang Kedah terima tu, tabiat ni mana passion? Memang passion api tu memang menghanguskan. Kufur. Api ubat itu sebab beradat. Nah, tujuan Tuhan buat adat ni nak bagi mudah makhluk. Betul tak? Kalau tanam biji durian nak tumbuh pokok apa? Bayan. Tanam biji rambutan nak pokok rambutan lah. Betul tak? Tabur benih padi tumbuh pokok padi. Nampak? Dulu dalam duk tabur padi benih dalam. Lepas naik menurut. Nampak? Hak tu. Nampak? Tapi Tuhan buat bagi adat. Boleh tak Tuhan nak buat? Boleh. Tanam durian naik cabai, tanam cabai naik cempedak, tanam nyok naik apa? Pokok tak kira pokok apa pun. Mampus jenuh teka weh. Betul tak? Kalau Tuhan nak buat boleh, betul tak? Dia nak buat boleh, tapi jadi memayahkan makhluk. Nampak tak? Jadi Tuhan buat beradat ni nak bagi mudah makhluk, tapi kita silap pergi pegang dengan adat sungguh sebab beradat tu jadi sebab. Nampak tak? Tu jadi punca-punca kufur. Nampak tak? Dipegang tu. Hatta Tuhan nak buat, tak ada pokok pun Tuhan bagi jadi buah Melaka tak ada pokok. Duk makan sehari bulan Ramadan ni. Tak ada pokok tu pun jadi weh. Buah Melaka. Allah. Yang keempat dia panggil tahsinul aqli. Apa makna tahsinul aqli ni? Mana dia elok akal. Maksud dia kita berpegang dengan akal semua. Kalau ni punca kufur orang puak Mu'tazilah gini, wa ma ahsanul aql
fahuwa ahsan wa ma qabbahahu al-aqlu fahuwa qabhun. Barang yang ni kaedah Mu'tazilah, akal hukum kata elok, benda tu elok. Kalau akal hukum kata tak elok, tak elok. Sebab tu kata depa wajib Tuhan utus nabi rasul ni. Wajib Tuhan pemasuk orang yang taat dalam syurga, wajib. Kita ahli sunnah wajib ke? Wajib, dia tiga lah hukum tu dah. Wajib ke, harus ke, mustahil je. Duduk tak mana ni? Kita semayang tak berhenti, Tuhan bubur syurga, wajib ke, harus ke? Harus ya. Boleh dah Tuhan nak bunuh neraka, ikut suka dia. Dan kalau orang tu buat dosa pun, wajib ke Tuhan bunuh neraka? Tak wajib. Nah, sebab tu kita duk tarif. Apa mana wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala, bukan beri mana? Dijanjikan pahala. Tuhan janji. Nah, Tuhan janji pahala. Kalau dia tak bagi, suka dia. Hadiah nama. Maka ini dipanggil aridi. Arid, ya. Nampak? Kalau dia tak bagi. Tapi Mu'tazilah kata tak, wajib Tuhan kena bunuh. Nampak? Tu dia pegang. Pasal apa? Pakai askai hukum kata benda tu elok. Elok dah. Orang-orang taat pun syurga lah. Bila tak hantar mai rasul, tak hantar mai nabi, umat celah tu tak tahu nak sembah siapa. Nampak? Jadi kufur umat pada ketika tu wajib Tuhan hantar mai rasul. Boleh faham tak? Jadi kita harus ya celah tu nabi apa? Nabi Isa dengan nabi kita patrah tu lah. Tak mana ada. Tu kalau Tuhan hukum nak, kita ahli sunnah berpegang Tuhan tak mengazab satu kaum sehingga dia hantar utus rasul lah. Gitu. Depa hukum akal kata elok lah, hantar rasul elok, wajib Tuhan utus. Tak hantar tu tak elok lah. Gitu. Tu pegang dengan akal. Yang keempat, kelimanya dia panggil jahil murakkab ni, jaga. Jahil murakkab ni lagu tuan-tuan. Bukan lagu tuan-tuan, hak yang menyalahi tuan-tuan tu. Tuan-tuan main mengaji ni pasal apa? Pasal kita kata kita tak erti. Mana dia kita tahu kata diri kita tak erti. Boleh faham tak? Jadi kita satu, kita tak tahu tentang i'tiqad. I'tiqad kita tak tahu. Bila tak tahu, mai-mai Ustaz Zai duk nak mengajar tauhid nah. Jadi kita main mengaji pasal apa? Pasal satunya kita tak erti bab i'tiqad kita tak erti. Pasal apa kita main mengaji? Yang kedua, kita tahu kata kita tu tak erti. Mana dia? Kita tak erti bab i'tiqad tu satu, dan kita tahu kata diri kita tak tahu. Maksud dia satu tahu itu tak murakab, tak bersusun. Murakab ni bersusun. Orang yang tak main ni bila dia tahu, bukan maksud dia main mengaji, tak kira lah masjid mana kau mengaji pondok mana pun dia kena pergi. Bila dia tak lepas bab i'tiqad dia, wajib dia kena pergi mengaji. Tiba dia tak pergi. Pasal apa dia tak pergi? Pasal dia tak tahu atau dia tak tahu. Bab i'tiqad pun dia tak tahu. Diri dia tak tahu pun dia tak tahu. Dia tak tahu. Dua kali tak tahu. Dengan sebab tak tahu ni lah dia jadi tak reti bab i'tiqad ni lah. Dua kali tak tahu, dia panggil murakkab. Kufur. Kalau orang tanya Tuhan ada tak? Ada Tuhan ni berapa? 3 macam apa? Kristian. Depa bukan tahu, depa duk kata depa kena. Betul tak? Hang kok mana pun hak kami betul. Padahal Tuhan kata wakilnya hak betulnya Tuhan sah. Qul huwallahu ahad. Tuhan maksud ada dia satu. Kita i'tiqad betul dah. Tuhan kata apa, kita i'tiqad Tuhan ada clear dah. Itu nak abang kata basit dia tak ada dah. Jahil basit ni tak tahu langsung. Orang basit senang aja. Murakkab ni payah. Murakkab ni dia bahasa dia erti. Boleh faham? Dia bodoh semua. Lepas tu orang tanya ada apa Tuhan? Ada 3. Tak betul dengan wakil. Maksud dia i'tiqad jazam dia putih. Ada. Kristian pergi tanya dia. Tuhan tak ada. Dia sepak mampu. Dia mengaku Tuhan. Betul tak? Tapi Tuhan berapa? Dia tak 3. Nah, mak anak, pak mak anak nah. Selesai tu. Maksud dia i'tiqad dia jazam tapi tak berbetulan dengan wakil. Maksud tak betul wakilnya satu dah. Dia kata 3. Ini dia panggil murakkab. Orang habaq satu dah duk 3 situ. Ini dia panggil bersusun 2 jahil. Satu ni dia jahil tentang ketuhanan. Tuhan hak satu, wakil dia jahil. Dan yang kedua dia bukan tahu kata dia jahil. Dia duk kata dia erti situ. Ini dia panggil jahil murakkab. Ini kafir. Nampak tak? Gitu. Jahil basit senang. Tuhan ada tak? Aku tak tahu nak kata ada ke tak. Tak nak dengar orang kata ada. Pasal dia tak erti langsung. Hak tu senang. Tamat tangan, tamat mulut yang beringat. Tamat kaki jangan pergi lari cikgu, metak dalam kelas mengaji. Ustaz pun perang Tuhan ni ada. Oh, ada rupanya. Hak tu senang, tu basit. Nampak? Murakkab. Dan yang terakhir, yang keenamnya
Ni asal pok Mu'tazilah, pok Nasara ni gini. Dia jahil yang bersusun dengan diri perkara lah. Baik, yang keenam dia kata tamassaku bi zawahiril Qur'aniyah wa ahadisun nabawiyah. Orang yang berpegang dengan zuhir ayat Quran dan zuhir hadis Nabi. Pegang zuhir sungguh. Macam pok tu lah. Ha, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada muka. Hak lain binasa, kaki binasa. Tuhan ada yadullah. Ha. Binasa tak yadun Tuhan? Binasa. Pasal Tuhan tak kata kekal. Yang Tuhan kata kekal apa dia? Muka ya. Nah, kullu man 'alaiha fanin. Tu dalam surah Ar-Rahman tu ya. Wa yabqa wajhu, yang kekal ialah wajah. Hantu kaki tangan Tuhan binasa. Kapiang. Hidup pegang tu. Dengan zuhir ayat Quran. Tuhan bertempat. Nampaklah. Kufur. Tu yang mana? Nombor 5 al-jahlu bi qawaidil aqliyah. Yang nombor 7-nya hak last sekali, dia jahil dengan qawaid, dengan kaedah akal. Jahil dengan kaedah akal ni dia bawa kepada tidak percaya mukjizat Nabi. Orang tak erti hukum akal. Nampak tak? Wajib mesti harus saya. Dia Nabi baca ayat, satu ayat. Kalau tak silap ayat a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Kalau tak silap ayat lah. Nah. Apabila kita dilenyapkan oleh Allah Taala, a idza dhalalna fil ardi, kan kita ditenggelamkan dalam bumi. Habis satu masa a inna la fi khalqin jadid, Tuhan kata kami akan jadikan kejadian yang baru. Nah, balhum bi liqa'i rabbihim kafirun, bahkan dengan pertemuan Tuhan mereka mereka kufur. Ada seorang kapiak musyrik jelas tu dah. Dia pegang tulang unta hak lama. Tulang unta hak orang sembelih tu lah banyak dia pegang. Atok Wa'il tu, kalau tak silap nama. Dia pergi balin depan Nabi. Hang jangan duk karut kami Muhammad ni tulang ni takkan nak hidup. Nampak? Tu hang duk mengarut apa tulang ni takkan nak hidup mai. Nampak? Duk mati lama-lama tak ada sekok yang balik mai. Nampak? Ni balhum bi liqa'i rabbihim kafirun, bahkan depa dengan pertemuan Tuhan mereka depa kufur. Depa tak percayalah. Pasal apa? Terkunci dengan hukum, dengan apa? Dengan akal. No? Tak pernah seorang yang bangkit balik mai. Betul tak? Gitu. Pada mati tu apa hukum? Wajib ke usahakan harus? Harus. No. Jangan baca pada aridi, tengok pada hukum asal. Bangkit balik apa hukum? Boleh lah. Nampak? Terkunci dia tu. Bila terkunci dengan qawaid akliyah tu kena bergerti. Sebab tu Imam Haramain kata orang yang tak erti hukum akal, dia tak berakal. Walaupun cerdik. Kerja kita ada lawyer cerdik, doktor lah. Tapi hukum akal tak erti, tak cerdik, tak berakal. Bukan tak cerdik, tak berakal. Nampak tak? Ni punca-punca kufur, punca-punca murtad yang jaga. Wallahu a'lam. Betul orang suruh ngaji tauhid sangat-sangat. Qala musannif rahimahullahu taala, duk tang mana weh? Tang murtad tu deh. Ketiganya kata dia murtad. Maka jika takut seorang daripada memakai air, ni hak bab lain lah. Dia takut pada memakai mana menggunakan air pada setengah daripada tubuhnya, pada sebahagian pada tubuh. Takutlah pasal dia sakit tang lain lah. Sakit dia accident, bukan sakit semua lah. Tangan lah kita katalah pada tubuh. Sama ada pada anggota tayamum atau lainnya. Lain pada anggota tayamum, dua tu lah tangan dengan muka lah. Hak ni balut kepala. Dia balut kepala lah. Tangan kepala dia tak boleh lah. Baik. Daripada anggota wuduk, misal kita kata seperti kaki, kepala lah, anggota wuduk. Muka, tangan, anggota tayamum. Pada ketika tu maka wajiblah dibasuhnya akan segala anggota yang baik, yang tak sakit tu lah. Yang baik mana yang tak sakit. Dia gini dia muka balut. Bila muka balut dengan kepala, balut semua kat tu. Nampak uji mata lah. Misalnya kita kata tahu kena tu buat accident. Lepas tu dia kena tayamum dululah. Pasal dia ada tertib tayamum, ganti dia tempat tak boleh kena air lah, ganti.
Lepas tu hak tangan ni boleh basuh, kena basuh lah. Basuh. Jadi nak niat wuduk tadi tang mana? Tang permulaan basuh dia tang mana? Tangan tepuk. Tangan. Hak tu apa? Hak tu apa, tayamum. Jadi bila dia nak basuh tadi kerana wuduk kan. Pada paruh dia boleh basuh, separuh dia tak boleh basuh lah. Maka dia balut pala kena muka habis-habis. Lepas tu dia kena tayamum dulu lah, ganti ni. Dia tak boleh basuh tangan dulu. Kalau basuh tangan dulu tertib lagi lah. Di mana? Tak tertib. Jadi dia kena tayamum ganti. Bila tayamum ganti, mai tangan tadi baru saja aku mengangkat ada kecil. Boleh faham tak? Tang mana mula basuh dia? Baik. Muka kena balut, tangan dua-dua balut. Nah, tinggal tangan kaki. Ha ni tayamum kena ganti tempat yang tak boleh. Basuh lah. Ganti. Last kali kaki, tangan kaki, baru basuh kaki lah, kaki elok. Tangan kaki saja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Ha basuh tang ni mula basuh. Tang mula basuh tu mula niat. Faham noh? Nak abang tempat niat tu ya. Ha tu. Ha kalau tang muka. Kalau sebelah ni ya, hak tang basuh ni kena niat dia mengangkat adas kecil, betul tak? Hak ni lepas tu kalau satu anggota tu juga, dua-dua kita kata, sebelah ni boleh kena tayamum, sebelah ni kita kata kena basuh. Boleh mana-mana dulu. Tayamum dulu pun boleh, basuh dulu pun boleh. Tapi ulama kata afdal tayamum dulu baru basuh. Tidak melekat pun habis. Jadi cucuk cepedak. Baik. Dan hendaklah ia tayamum, dan wajiblah. Hendaklah mana wajiblah. Jadi maka wajib dibasuh akan segala anggota yang baiklah. Hak tu basuhlah pasal dia boleh basuh. Dan hendaklah mana wajiblah ia tayamum daripada anggota tempat lukanya itu. Daripada tu dia panggil an lil badal. Maksud dia gini, dan hendaklah mana wajiblah ia tayamum ganti daripada, takdir lagu tu. Badal. An lil badal ni mana ganti daripada anggota tempat lukanya itu. Mana yang tak boleh kena ayak tu. Begitu. Nak berhenti tahu nak ni. Maka jika ada ia orang junub, didahulukan barang kehendaknya. Ikut sukalah. Kalau dia orang junub. Barang kehendaknya. Tak asyik apa koma dekat tu lah. Kehendaknya. Tayamum atau basuh harus baginya. Apa mana weh? Tayamum atau basuh tu orang bagi tafsir pada kata barang. Barang kehendak. Kalau dia orang junub, mana ada besar lah. Junub ni. Bila ada besar, ikut suka dia. Kehendak kat mana. Lagu mana kata barang didahulukan barang kehendak tu? Apa barang-barang tu? Tayamum atau basuh. Sama ada nak tayamum dulu ataupun dia basuh dulu. Nampak tak? Boleh. Pasal dia tidak ada tertib. Harus baginya. Bagi orang yang junub tadi. Tapi kalau orang yang ada kecil tak boleh lah. Pasal dia ada tertib lah. Hak tang basuh kena basuh lah. Lepas tu tak boleh basuh baru ganti dengan tayamum, baru basuh anggota yang seterusnya. Tidak tertib tak ada. Boleh faham lah? Situ. Dan jika ia orang yang sakit tu, orang yang berhadas kecil. Dan jika ia orang yang sakit tu, orang berhadas kecil, pada ketika tu hendaklah ia tayamum waktu membasuh anggota lukanya itu. Hendaklah ia tayamum waktu membasuh anggota lukanya itu. Ia tayamum. Jadi ia orang yang berhadas kecil tadi ni, ia tu tayamum gantinya, ganti anggota yang luka. Baik. Tiada tertib dengan basuh anggota itu. Tak tertib tu, tiada tertib tu dengan tayamum ganti tempat luka itu. Hak tu tak boleh, tak payah tertib. Mana tiada tertib, tiada wajib tertib. Tak wajib tertib ketika tu. Tetapi afdalnya tayamum dululah daripada baru basuh. Misal kita kata tadi lah. Dia jalan apa ni, patah tangan jari balut takat ni saja. Boleh faham? Jadi hak yang sahih ni, hak yang mutabaik ni kena basuh lah. Lepas tu dia kena tayamum ganti. Pasal ni tak boleh tak boleh basuh. Tu ikut sama ada dia nak tayamum dulu pun boleh, dia nak basuh dulu pun boleh. Pasal satu anggota. Boleh faham tak? Itu. Lepas tu dia mana afdal? Afdal dia tayamum dulu baru basuh. Nampak tak? Tapi jangan dia terus ni basuh muka, basuh tangan nak boleh ni.
basuh kepala, siap basuh kaki, baru nak tayamum ganti hak ni. Tu tak boleh. Pasal apa? Pasal maksud dia seolah dia kena basuh semua, tapi dia tak boleh basuh ni kerana tempat tu balut. Maka dia kena tayamum ganti pada basuh, baru boleh sapu kepala bawah dah tertib. Boleh faham tak? Hak jadi hak satu anggota tadi ni, ini boleh mana-mana dulu. Wa imma dia nak tayamum dulu boleh, wa imma dia nak basuh dulu pun boleh. Boleh faham tak? Tapi afdalnya tayamum dulu daripada daripada basuh. Hak satu anggota tu dah faham tak? Situ. Ganti tempat luka. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, sikit gini kalau ni kita berhenti. Tetapi dia bahasa atas istidrak ni. Kita berhenti atas istidrak. Tetapi ni istidrak pada tidak tertib. Mana tidak wajib tertib. Tetapi wajib tertib dengan anggota yang lain. Maksud dia anggota lain, tangan, muka dengan tangan. Itu wajib tertib. Kalau satu anggota itu tak wajib tertib. Boleh mana? Situ. Tetapi istidrak. Dia kata tak wajib tertib di atas tadi. Nampak tak? Tiada tertib mana tak wajib tertib. Dengan basuh anggota. Tapi kalau anggota lain, itu dia jawab. Tetapi kata dia wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Nampak tak? Tu. Istidrak ni mana taqibul kalam bi raf'i ma yuhamu thubutuhu, ataupun makna aku ni raf'u tu hamu nasya'a min kalami sabiq. Maksudnya kita nak angkat waham daripada kalam yang dulu. Dulu dia kata tak wajib tertib. Tiba-tiba dia kata ni tetapi wajib tertib pula. Ni hak dulu ni dia nak bak kalau satu anggota. Tapi kalau anggota yang berlainan, tetapi kata dia hak nu nak dia cerita satu anggota. Tu kalau anggota berlain-lain, kata dia tetapi, nampak? Dia nak tolak waham anu lah. Tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Nampak tak? Misalnya seperti ada lukanya pada tangan. Luka pada tangan, maka wajib dibasuh muka dahulu. Nampak? Basuh muka dulu. Kemudian ia tayamum akan ganti tempat luka. Atau dibasuh akan segala anggota yang baik. Mana yang tak sakit, kemudian ia tayamum. Nescaya harus. Nampak tak? Gitu. Boleh faham tak? Muka basuh lah. Lepas tu tangan tayamum lah ganti tempat yang tak ni. Ataupun dia basuh dulu, ataupun dia tayamum dulu. Boleh. Nampak tak? Itu anggota tu. Kerana satu anggota. Boleh mana? Hak satu anggota boleh mana-mana dulu. Afdalnya tayamum dululah. Itu satu anggota. Tapi kalau anggota lain-lain kena ikut tertib dia. Boleh mana? Situ. Maka tiada boleh ia tayamum akan luka tangannya. Yakni akan ganti luka tangan sehingga sudah membasuh muka dahulu. Nampak tak? Tu tak boleh. Betul maksud tiada boleh ia tayamum. Maksud tak boleh tayamum hak luka tangan tadi ni. Tak boleh tu, tak boleh ia tayamum akan luka tangan, akan ganti luka tangannya. Gitu lah makna dia. Akan luka tangan akan ganti daripada luka tangan tu. Tak boleh tu hingga. Tu takluk situ. Tiada boleh tu sehingga sudah membasuh mukanya dahulu. Maksud dia muka dahulu. Maksud habis basuh muka baru boleh tayamum. Boleh no? Gitu. Dah muka je dah boleh basuh muka dulu lah. Maksud tak boleh basuh tangan ataupun tayamum pada tangan baru selepas ni. Dan jikalau ada di atas tempat balut, wallahu taala alam, dan jikalau ada berhenti tentu lah nak buat macam mana. Nak gagah sikit lagi pukul 12.